Sampai orang ubud kita, orang buat kita ikhwan, kerana kita berpegang dengan sunnah, tidak akan menggenjokkan penderian kita. Kita menerima badan yang ditekan, telinga yang difitnah, kita sanggup tahan. Namun jiwa kita merasa damai, kita merasa selesa, kita beribadat kepada Allah menggunakan sunnah-sunnah Nabi. Pak Mit, ni buku kecil ni, tajuk dia Faedah Berzikir yang Menakjubkan, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim. Ini kitab Imam Ibn Qayyim ni besar, dia pun ambil satu tajuk kecil terjemah. Imam Ibn Qayyim di sini Pak Mit, dia cerita sedikit tentang riwayat Ibn Taymiyah. Sikit. Yang orang duk tuduh sebelum kita baca apa Ibn Taymiyah nak sebut tentang rakaat tarawih ni. Imam Ibn Qayyim dia nak cerita saat-saat dia tengok Ibn Taymiyah dalam penjara. Dalam penjara. Apa Imam Ibn Taymiyah, apa Imam Ibn Qayyim kata? Yang pertama dia masuk ke penjara, dia ziarah Imam Ibn Taymiyah. Dia tengok Ibn Taymiyah kata Ibn Taymiyah, sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia, maka dia tidak akan memasuki syurga akhirat. Ibn Taymiyah ni, Ibn Taymiyah kata dunia ni ada syurga. Bukan syurga dunia. Di dunia ni ada syurga. Syurga dunia mana tu? Las Vegas. Nanti orang tak ada iman lah. Di dunia ni ada satu tempat Allah buat dia taman syurga. Siapa tak upaya masuk, siapa yang tak berjaya masuk syurga dekat dunia ni, kemungkinan syurga di akhirat pun dia tak boleh masuk. Kata Ibn Taymiyah, apa yang diperbuat musuh-musuhku terhadapku, macam-macam musuh dia buat. Kebanyakan musuh Ibn Taymiyah daripada dua, satu kumpulan sufi, satu kumpulan orang yang gila kuasa. Dia takut raja terpikat dengan Ibn Taymiyah dan raja menjadikan dia sebagai penasihat, maka akan berlakulah satu rombakan yang besar dalam dunia Damsyik ini. Dia sangat takut Syria akan berubah total. Maka orang yang gila kuasa mendekati raja, cuba nak fitnah Ibn Taymiyah. Para ulama daripada sufi pun takut, supaya mereka takut jawatan-jawatan mereka tak lekat dan mereka tak boleh buat gila. Mereka fitnah Ibn Taymiyah. Apa kata Ibn Taymiyah kepada Ibn Qayyim? Apa yang dibuat musuh-musuhku terhadapku, mereka tidak dapat menyakitiku, kerana syurga dan tamanku ada di dalam hatiku. Kemana aku pergi, syurgaku ikut bersamaku. Dia tidak pernah berpisah daripada aku. Tengok dia. Syurga kita ni, kalau kita tak boleh masuk dalam syurga dunia, di dunia ni kemungkinan kita tak masuk syurga di akhirat. Di mana ada syurga kita di dunia? Dalam hati kita. Masa kita beribadat, hadis Anas tu kata kita sayang Allah dan Rasul. Sampai orang ubud kita, orang buat kita ikhwan, kerana kita berpegang dengan sunnah, tidak akan menggenjokkan penderian kita. Kita menerima badan yang ditekan, telinga yang difitnah, kita sanggup tahan. Namun jiwa kita merasa damai, kita merasa selesa, kita beribadat kepada Allah menggunakan sunnah-sunnah Nabi. Dia pukul aku, dia buat aku, tapi dia tak boleh pisahkan aku dengan syurga aku. Mana aku pergi, syurga ni ikut aku. Syurga aku ikut bersamaku. Dia tidak pernah berpisah daripada aku. Kata Ibn Taymiyah, penjara itu menjadi tempat aku berdua-dua dengan Tuhanku. Penjara jadi satu khalwah. Penjara jadi satu tempat, bila dia tangkap aku, dia bayang kalau orang sufi dia kena tangkap, dia buat gila. Dia melupang. Ibn Taymiyah kena tangkap, orang buh dalam penjara, dia kata apa dia? Dia kata penjara ini satu khalwah, satu tempat yang sunyi, yang nampak aku cuma Tuhan aku dan aku rasa selesa.
Kata Ibn Taymiyah, jika mereka membunuh aku kerana pegangan aku, dakwah aku, pelajaran aku, amalan aku, mereka nak bunuh aku, maka hati aku merasakan itu satu syahid yang Tuhan bagi pada aku. Kalau mereka halau aku keluar daripada tempat aku rasa ini satu tamasya besar, satu hiburan yang besar. Aku boleh melancong, aku boleh keluar daripada tempat yang ada fitnah kepada tempat yang lebih luas. Kata Imam Ibn Taymiyah, ini cerita daripada cerita daripada Imam Ibn Qayyim. Kata Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taymiyah kata, seandainya depa ni hak tangkap aku, hak buat fitnah kat aku ni semua, seandainya depa buk mai pada aku mah sepenuh-penuhnya, depa nak bagi kat aku mah yang banyak duduk depan mata aku, tak boleh tukar rasa syukur aku kepada Allah kerana aku dapat jalan sunnah Nabi. Tingginya kesyukuran aku bila aku faham sunnah, lebih bernilai, bukan kata lebih nilai. Kekayaan dunia ni nak duduk setara dengan kesyukuran aku, tak ada setaranya, kerana betapa besarnya aku dapat. Kata Imam Ibn Qayyim, dalam penjara Imam Ibn Taymiyah dia suka sujud lama. Dia kalau sembahyang dia sujud lama. Dan Ibn Qayyim terdengar dalam doa dia sujud lama tu dia membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu doanya ringkas kita baca, tapi bermakna pada Imam Ibn Taymiyah. Bermakna pada Imam Ibn Taymiyah. Dia minta Allah bagi pada dia rasa syukur. Dia minta Allah bagi dia ada hatinya ingat Allah. Dan dia minta supaya Allah bagi pada dia boleh buat ibadat yang paling baik dalam keadaan yang cukup kalang kabut macam tu. Kata Imam Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah kata apa dia? Kata Ibn Taymiyah, orang yang dipenjara, sebenar-benarnya orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya terpenjara daripada ingat Tuhannya. Itulah orang yang kena penjara, bukan aku. Aku tak kena penjara. Dia duduk dalam penjara, cakap lagi tu lagi. Orang utara kata hang kena tangkap pun cakap pandai lagi ya. Dia kata orang yang kena penjara sebenarnya adalah hati yang Allah penjarakan hati dia daripada ingat Allah. Sedangkan orang yang ditawan, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan hatinya oleh hawa nafsunya, bukan aku. Maka di akhir-akhir hidup dia, umur dia dalam penjara, dia suka baca ayat 13 daripada surah Hadid. Ayat 13 daripada surah Hadid, Allah menyatakan, faduriba bainahum bisuratin lahu babum batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Ibn Taymiyah ulang ayat ni. Allah kata lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah, dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Ini Allah nak cerita tentang orang yang kena azab. Allah kata lalu kami pasang kepada mereka itu satu pintu, mereka tak boleh keluar. Orang yang duduk belah dalam pintu adalah orang yang mendapat rahmat. Orang yang duduk belah luar sana adalah orang yang mendapat azab. Ibn Taymiyah seolah-olah nak beritahu, sekarang ini membezakan aku dengan dunia hampa adalah pintu penjara. Hampa sangkakan aku yang duduk dalam penjara ni berada dalam azab, dan hampa rasa hampa yang tak pernah kena tangkap tu hampa mendapat nikmat. Sebenarnya salah, dia kata. Berdasarkan ayat 13 surah Al-Hadid, yang duduk di dalam pintu inilah adalah orang yang mendapat rahmat, iaitu aku yang kena penjara. Akulah yang mendapat rahmat. Adapun hampa di luar sana, hampa tak tahu sunnah, hampa tak tahu apa, hampa ibadat ikut suka, hampalah yang akan dihisap oleh Allah, dan hampalah yang akan kena azab. Oh dahsyat. Dahsyat. Nak dapat jiwa lagu tu. Kalau orang Melayu di Malaysia nak dapat jiwa lagu ni, kena naik Gunung Jerai makan beretih 2 minggu. Nak kena uzlah di Gunung Jerai, bawa beretih makan 2 minggu. Duk kena ratib siang malam pagi petang sampailah jumpa Tok Syekh mana ke pakai jubah tinggi, lebih tinggi daripada Undertaker. Tok Syekh tu mai pegang kepala dia, nak kau dah sampai dah makam nak, maka hari ni nak kau dibenarkan isap rokok nak.
Dapat makam tu, amboi cucu rokok nyala-nyala. Pasal apa? Balas dendam 2 minggu makan roti.